dan juga buku SPS. Ya, dah bersedia. Alright. Okay. So, cikgu akan mulakan sekarang. Okay, baik. Cikgu nak buat ulang kaji sedikit tentang eksperimen terakhir yang kita buat sebelum cuti. Okay, iaitu eksperimen untuk menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Okay, bagi kelas Ruby, 5 Ruby tidak dapat jalankan kerana pada hari tersebut, hari Rabu, kelas 5 Ruby dikuarantin di bilik informasi. Jadi eksperimen tidak dapat dijalankan. Okay, jadi jangan khawatir, nanti naik saja cuti, kita akan laksanakanlah eksperimen saponifikasi. Alright. Okay, baik. So, bagi kelas Diamond dan kelas C3 yang telah jalankan eksperimen ini, kita nak buat refresh semula lah tentang keputusan eksperimen tersebut. So, ingat balik semula, proses saponifikasi merupakan proses penghasilan sabun, iaitu kita menggunakan minyak sawit. Kenapa kita gunakan minyak sawit? Kerana minyak sawit merupakan lemak. Dan lemak, kandungan lemak adalah gliserol, okay, dan juga asid lemak. Okay, walau bagaimanapun yang digunakan untuk menghasilkan sabun adalah asid lemak sahaja, gliserol tidak. Okay, so asid lemak daripada minyak sawit ini ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida yang merupakan alkali. That's why sabun nanti akan bersifat alkali. Okay, bila kita dah campurkan maka terhasillah sabun. Okay, sabun ini merupakan hasil daripada gabungan asid lemak dan juga alkali. Okay, dan juga hasil sampingan sabun. So sabun dan juga gliserol. Okay, kerana gliserol tidak digunakan untuk menghasilkan sabun. That's why nanti dia punya persamaan perkataan bagi proses penghasilan sabun. Sekejap ya. So tak ada dekat sini. Kita tengok pada buku SPS. Okey, inilah dia persamaan perkataan bagi penghasilan sabun, iaitu minyak tambah dengan alkali iaitu natrium hidroksida, maka terhasillah sabun yang merupakan garam asid lemak dan juga gliserol. Okey, so minyak kat sini dia mengandungi asid lemak dan gliserol. So, yang digunakan untuk menghasilkan sabun adalah asid lemak tambah dengan alkali iaitu yang merupakan natrium hidroksida. Okay, maka terhasillah garam asid lemak yang merupakan sabun. So, gliserolkanlah hasil sampingan. Alright. Okey, jadi keputusan eksperimen ini menunjukkan bahawa kita punya ujian terhadap sabun yang dihasilkan iaitu apabila kita sentuh dengan jari, bila kita sentuh dengan jari ianya terasa licin kerana sabun bersifat licin. Okey, apabila kita goncangkan air, maka buih akan terhasil. So kita lihat dekat sini gambar yang dihasilkan daripada kelas kita campurkan dengan terhasil. Okey, ujian yang ketiga ialah kita uji dengan menggunakan kertas litmus. Okey, bila kita uji dengan kertas litmus yang berwarna merah,
maka ketan litmus tersebut akan bertukar menjadi biru. Okey, ketan litmus ini digunakan untuk menguji bahawa bahan yang dihasilkan tersebut bersifat alkali atau bersifat asid. Kalau ketan litmus merah bertukar menjadi biru, maka dia bersifat alkali. Okey. Kalau warna biru, ketan litmus warna biru, dia bertukar menjadi merah, maka ia adalah bersifat asid. Okey. So inilah ujiannya. Tapi bila kita uji dengan menggunakan ketan litmus berwarna biru, tiada perubahan lah. Dia takkan berubah jadi merah sebab sabun yang terhasil bersifat alkali. Okey, so kita dah habis bincangkan tentang eksperimen. Okey. Kita dah bincangkan tentang eksperimen, maka dah jawab pun soalan. So kita selesai. Kita continue pula tentang molekul sabun. Okey, bagi kelaliman sitrin, kamu dah belajar sedikit tentang sabun, tentang molekul sabun. Tapi manakala bagi kelas diamond dan juga ruby belum lagi. So kita lihat komponen molekul sabun. Yang ini awak kena hafal. Lukisannya dan juga labelnya. Iaitu kita ada bahagian kepala. Okey, bahagian kepala bagi molekul sabun dia bersifat hidrofilik. Okey, hydro maknanya air. Filik maknanya suka. Jadi kepala sabun, molekul sabun dia suka air. Sebabkan dia suka air, maka dia dapat melarut dalam air. Manakala ekornya pula dia bersifat hidrofobik. Okey. Hidro macam biasa, hidro maksudnya adalah air. Manakala fobik daripada perkataan fobia, maknanya apa? Takut. Okey, jadi bahagian ekor takut air. Boleh yang demikian, bahagian ekor tidak larut dalam air. Tetapi dia dapat melarut dalam gris ataupun minyak. Yang ini awak kena hafal. Boleh ditanya dalam peperiksaan. Okey, baik. Kita lihat tindakan pencucian sabun. Okey, yang pertama, bila kita nak basuh pakaian ataupun kain, kita mestilah campurkan ada kain, permukaan kain, kita ada sabun dan kita mesti tambahkannya dengan air. Barulah pakaian tersebut akan bersih. Okey. Okey, yang pertama, sabun dia akan melarut di dalam air. Maka tegangan permukaan air akan dikurangkan. Oleh itu, permukaan kain akan dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Okey, kemudian B. Seperti yang kita dah belajar, bahagian kepala sabun, molekul sabun, dia larut dalam air kerana dia bersifat hidrofilik. Larut dalam air. Manakala bahagian ekornya pula tidak larut dalam air. Dia bersifat hidrofobik. Tetapi dia larut dalam gris. Sebab itulah bahagian ekor dia akan larut dalam gris. Gris ni permukaan kain ni ada gris. Manakala bahagian kepala tertinggal dekat luar. Kerana kepala molekul sabun tidak larut dalam air, tetapi dia hanya larut dalam dia tidak larut dalam gris, tapi dia hanya larut dalam air. Okey, bahagian ekor molekul sabun yang hidrofobik akan melarut dan melekat dalam kotoran bergris pada permukaan kain. Sebab dia bersifat hidrofobik, takut air, tapi larut dalam gris. Okey, manakala bahagian hidrofilik suka air, maka bahagian hidrofilik iaitu kepala molekul sabun akan melarut dalam air. Okey, so kita akan dapat gambar rajah seperti ini. Okey, baik. Seterusnya, kita bila basuh kain, kita tak boleh rendam saja, letak sabun, letak air dah biarkan. Tak boleh. Kita mesti ada tindakan menggosok ataupun memberus. Kalau masuk dalam besen basuh,
tengok mesin basuh tu dia tak duduk diam kan, dia berpusing-pusing, bergerak-gerak. So kain tu akan dalam situasi dalam keadaan bergosok. Bergeser-geser di antara satu permukaan dengan satu permukaan yang lain. Okey, tindakan itulah yang akan menanggalkan kotoran bergris daripada permukaan kain, lalu menjadikan gris tadi menjadi titisan-titisan kecil yang dikelilingi oleh molekul sabun dan ianya terampai di dalam air sabun. Nampak? Dia dah tertanggal daripada permukaan kain lalu membentuk titisan yang dikelilingi oleh molekul-molekul sabun. Ekor larut dalam gris, kepala masih lagi larut dalam air. Okey, seterusnya buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun akan memerangkap titisan gris di dalam air sabun. Okey, apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, tindakan menggosok juga akan menghasilkan buih, betul tak? Jadi titisan gris ni akan terpecah menjadi titisan-titisan yang lebih kecil lalu terampai, terapung-apung di dalam buih sabun. Jadi tindakan pencucian yang seterusnya, kita akan singkirkan air sabun yang mengandungi buih-buih tadi. Dan buih-buih tadi mengandungi titisan molekul gris yang kecil. Lalu dalam masa yang sama kita akan singkirkan juga kotoran yang bergris ini daripada air. Okey. Oleh yang demikian, maka sabun dapat menanggalkan kotoran bergris dan membersihkan kain. So senang saja. Awak tak perlulah nak hafal cerita yang panjang-panjang ni. Apa yang perlu awak cari aku batuk sikit. Apa yang perlu awak nyatakan dalam jawapan nanti, first kali awak ceritakan tentang molekul sabun. Okey, ingat molekul sabun dia ada bahagian kepala yang hidrofilik, ekor yang hidrofobik. Ini dapat 1 markah. Okey, kemudian apa yang akan berlaku bila dicampurkan dengan air? Bahagian kepala akan larut dalam air, bahagian ekor akan larut dalam gris. Okey, kemudian tindakan menggosok. Lalu bila tindakan menggosok ini dilakukan, maka kotoran gris ni akan tertanggal. Lalu molekul sabun akan melilingi titisan gris ini. Dan akhirnya nanti bila kita buangkan air, maka titisan gris akan disingkirkan. Itu saja. Tak perlulah panjang-panjang macam ni. Okey. Okey, baik. Okey, sekarang adalah topik ini merupakan topik tentang minyak sawit. So, kita ada belajar bagaimana pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Kerana kita nak dalam industri kelapa sawit, kita akan jalankannya menggunakan teknologi hijau di mana tidak akan berlakunya masalah pencemaran alam sekitar dan berlakunya penjimatan tenaga. Okey, yang pertama ialah penggunaan tanah. Okey, penanaman semula pokok kelapa sawit dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah kerana kita nak elakkan daripada berlakunya pembaziran penggunaan tanah. Okey. Yang kedua, air sisa, iaitu sisa-sisa daripada proses pengekstrakan minyak sawit boleh dijadikan satu bahan baru yang akan digunakan semula. Iaitu kita boleh jadikannya sebagai baja organik dan juga bahan tenaga biogas. Itu hasil daripada pemprosesan minyak sawit. Okey, kualiti udara. Okey, kualiti udara akan meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan. Okey, tenaga biogas. Okey, ada orang tanya apa dia tenaga biogas? Okey, tenaga biogas dihasilkan daripada sisa-sisa kelapa sawit yang akan digunakan sebagai sumber tenaga baru untuk menjadi kuasa tenaga elektrik. Biasanya digunakan di bahagian industri, kilang-kilang dan sebagainya. Okey, baik.
So, kita sambung semula tentang si kualiti udara dapat ditingkatkan kerana tumbuhan hijau seperti pokok kelapa sawit ni dapat menggunakan karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Maka kita akan mengurangkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh pembebasan ataupun pengumpulan gas karbon dioksida yang terlalu banyak dalam udara yang akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, baik, sisa kelapa sawit. Kegunaannya. Ada banyak kegunaannya kerana kita akan menggunakan konsep sifar sisa. Maksudnya sifar sisa ni, sisa yang dihasilkan tu kita akan gunakan secara optimum tanpa ada pembaziran. Di mana kita akan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna yang lain. Seperti, tengok pada gambar raja. Okey, sisa kelapa sawit biogysim. Ini jenis biogysim yang digunakan pada sisa kelapa sawit seperti pelepah kelapa sawit yang dijadikan sebagai baja. Okey, batang pokok sebagai gantian kayu untuk membuat perabot dan sebagainya. Okey, tandan yang kosong. Ini kelapa sawit ini dalam bentuk tandan. Ingat balik semula proses pengekstrakan kelapa sawit. Kita akan tanggalkan dalam prosedur penanggalan. Kita akan tanggalkan buah kelapa sawit daripada tandannya. Jadi tandan ni dah kosong, dah tak ada buah kelapa sawit. Sebab kita hanya nak ekstrak minyak sawit daripada buah kelapa sawit sahaja. Tandan tak ada minyak. So apa yang boleh digunakan tandan ni, kita jadikannya sebagai kompos. Itu bajalah, baja kompos untuk menyuburkan tanaman dalam sektor pertanian. Okey, tempurung pula. Tempurung pun tak ada guna. Untuk ekstrak minyak sawit hanya pada bahagian, ingat semula dekat mana yang ada minyak? Iaitu pada bahagian sabut ataupun bahagian mesokap. Ingat semula gambar raja bagi struktur bagi buah kelapa sawit. Okey. Okey, bahagian yang ni, luar ni kita namakannya sebagai bahagian sabut ataupun dikenali sebagai mesokap. Bahagian inilah yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Okey, manakala kat sini, ini bahagian ini kita namakannya sebagai tempurung. Senang aja. Buah kelapa sawit ni 3 struktur saja. Tempurung ni tak ada apa-apa kegunaan. Dia hanya melindungi bahagian tengah buah kelapa sawit. Manakala bahagian tengah kita kenalinya sebagai isirung ataupun kernel. Okey, bahagian kernel juga mengandungi minyak, iaitu minyak isirung ataupun minyak kernel, tetapi kandungannya sedikit sahaja. Jadi yang paling banyak adalah pada bahagian sabut. Bahagian inilah yang akan kita perah untuk menghasilkan minyak sawit. Jadi tempurung ni tak ada kegunaannya, jadi kita boleh hasilkan bahan bakar untuk mendidihkan air. Okey, baik. Bahagian sabut, minyak bila kita dah ekstrak, bahagian sabut dah tak ada minyak lagi, kita akan jadikannya sebagai permadani dan juga bahan tekstil. Bahan tekstil ni untuk membuat macam seperti industri kain, itu tekstil. Okey. Okey, POME ni hasil sisa. Sisa daripada buah kelapa sawit juga dijadikan sebagai tenaga biogas dan juga baja. Seperti yang Cik kata tadi, biogas ni digunakan untuk menjana kuasa tenaga bagi sektor perindustrian. Kilang-kilang macam ni dia nak janakan tenaga kuasa. Sebab kilang-kilang untuk pengoperasian kilang-kilang industri dia perlukan tenaga. Jadi daripada mana untuk dapatkan tenaga bukan hanya bergantung kepada tenaga elektrik. Untuk perkhidmatan kita gunakan biogas daripada sisa kelapa sawit. Inilah dia dikenali sebagai aplikasi konsep sifar sisa, zero waste. Maksudnya semua sisa-sisa daripada kelapa sawit dapat digunakan untuk perkara-perkara yang lain dan tidak dibazirkan begitu sahaja. Okey, baik, kita dah habis. Kita lihat di mesin train, cikgu dah suruh kamu buat praktis formatif ini pada 6 hari bulan 5 hari tu. Okey, jadi kelas diamond, diamond dan juga kelas ruby. Okey, cikgu arahkan untuk kamu buatnya pada hari ini. 18 hari bulan 5. Jadi pastikan dalam buku latihan ada. Cikgu rasa, boleh tolong respon tak Diamond dan Ruby? Buku
buku sains berapa yang ada pada kamu? Okey, 5 diamond. Buku sains apa yang ada? 1, 2. Okey, baik. So, 5 diamond buat dalam sains 2. 5 ruby? Dua-dua ada pada kamu, betul tak? Jadi, buat dalam sains 2 juga. Okey? Okey, baik. So, kita lihat soalan yang pertama. Namakan minyak yang diekstrak. Ekstrak maksudnya kita perah yang kita dapatkan daripada bahagian buah kelapa sawit berikut, iaitu bahagian sabut. Minyak apa? Minyak apa yang kita dapat daripada sabut buah kelapa sawit? Minyak apa? Minyak sawit lah. Minyak sawit. Okey, bahagian isi rong, tengah-tengah tu. Minyak isi rong. Itu je lah. Tapi yang paling banyak apa nama yang kita dapat minyak adalah pada bahagian sabut, iaitu minyak sawit lah. Minyak isi rong ni hanya sedikit. Walau bagaimanapun dia sedikit, tapi dia sangat berkualiti tinggi. Okey, baik. Soalan yang kedua. Mengapakah buah kelapa sawit di steam? Steam, tahu tak steam? Masuk dalam steamer. Ada air, bukannya kita rebus rebus lain. Ataupun didihkan lain. Steam maksudnya ada air yang mendidih di bahagian bawah dan buah kelapa sawit kita letak dekat atas. Maksudnya jadi dalam keadaan yang panas. Okey, sebelum minyak diekstrak daripadanya, kenapa kita steam? Maksudnya kita panaskan dia. Senangnya, untuk apa kita panaskan? Dia ada dua fungsi kenapa kita stream, ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk bila panas kita dapat membunuh mikroorganisma yang ada pada buah kelapa sawit. Yalah, buah kelapa sawit kan dekat pokok banyak serangga, banyak mikroorganisma yang ada kat situ. Kita kan nak guna minyak sawit untuk memasak makanan dan kita akan makan. Maka kita perlu pastikan minyak sawit itu tiada mikroorganisma. Kerana mikroorganisma boleh menyebabkan penyakit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama kita juga dapat melembutkan buah kelapa sawit. Kita akan lembutkan sebab buah kelapa sawit ni dia keras. So, kalau dia keras, macam mana kita nak perah bahagian sabut untuk keluarkan minyak? Jadi kita perlu lembutkannya dahulu. Okey, baik. Yang ketiga, apakah bahan tindak balas yang bertindak balas dengan minyak sawit dalam proses yang berikut? Hidrolisis. Bahannya ialah apa? Hydro tadi juga kata apa? Air. Jadi bahan yang bertindak balas dengan minyak sawit adalah air. Ingat, hydro maknanya air. Okey, dalam tindak balas pengesteran, bahan yang bertindak balas dengan minyak sawit apa? Untuk menghasilkan ester. Ingat balik semula, persamaan, perkataan bagi apa dia? Tindak balas pengesteran. Alkohol. Alkohol? Ya, alkohol. Pengesteran. Ya, betul. Alkohol. Okey. Alkohol. Okey, yang keempat. Namakan dua bahan antioksidan yang terkandung dalam minyak sawit. Apa dia bahan antioksidan? So, awak tengok ke atas lah. Tengok balik topi yang atas. Tentang minyak sawit. Ciri-ciri bagi minyak sawit. Ni dia. Bahan antioksidan dalam minyak sawit adalah seperti karotina, vitamin E. Itulah dia bahan antioksidannya. Alright. So kita dah habis praktis formatif 5.5. Seterusnya kerja awak adalah untuk membuat praktis sumatif pula. Praktis sumatif 5 dalam buku yang sama. Jangan lupa tuliskan indeks. Okey, kita tengok Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen. Hilang kejap ya. Your screen is still visible to others.
resume presenting. Okay. Sekejap, dia terputus pula. Okay, hai, siapa ni Nalini? Hai Syangkari. Syangkari ada belajar ya? Tak kerja? Tak jadi model hari ni? Okay, good. Okay, kita sambung boleh sambung tak ni? Nampak tak? Okay, kita sambung. Okay, Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji proses penyediaan bagi sejenis sebatian karbon. Okay, so kita tengok. Apa yang dicampurkan dalam kelalangkun ini ialah larutan gula dan juga yeast. Bila gula campur dengan yeast, dia akan hasilkan apa nanti kat dalam ni? Apa yang dihasilkan ni? Gula campur dengan yeast. Ingat balik semula persamaan perkataan. Proses tersebut glukosa campur dengan yeast. Dia akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. So inilah persamaan perkataan tindak balas tersebut. Okay, kenapa kita guna tindak balas ini dikenali sebagai proses apa? Proses penapaian. Inilah dia proses penapaian. Kenapa kita gunakan yeast? Kerana yeast mengandungi enzim zymase. Fungsi enzim zymase adalah untuk menguraikan glukosa menjadi alkohol, iaitu etanol. Dan juga hasil sampingannya gas karbon dioksida. Penapaian. Yes. Penapaian. Ini ialah proses penapaian. Okey. Apakah jenis sebatian karbon yang disediakan? Apa sebatian karbon yang dihasilkan dalam proses penapaian ni? Apa dia? Ni dia, iaitu apa? Etanol. Okey, ataupun awak juga boleh jawab alkohol. Okey, C. Apakah pemerhatian kamu pada air kapur? Nampak kat sini ada air kapur. Ingat, proses penapaian ini akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang dihasilkan ini akan disalurkan masuk ke dalam tabung uji yang mengandungi air kapur. Lalu akan menjadikan air kapur, apa yang daripada air kapur? Air kapur, yes betul. Air kapur menjadi keruh. Kerana ada gas karbon dioksida. Okey, inference. Inference ialah sebab. Dia tanya inference bagi soalan C. Kenapa awak kata dia keruh? Kerana apa? Kerana apa tadi yang menyebabkan dia jadi keruh? Kerana gas karbon dioksida. Sebatian karbon organik. Bukan sebab dia sebatian organik. Kerana proses penapaian ini membebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dibebaskan. Okey, tengok soalan yang kedua. Raja menunjukkan keratas-rentas arteri yang tersumbat dengan bahan P yang menjadikan lumen arteri sempit. Lumen ini bahagian yang tengah ni, di mana darah darah merah akan mengalir ataupun aliran darah akan mengalir dekat bahagian lumen. So lumen jadi sempit sebab kehadiran bahan P. Okey, dan mengganggu atau menyekat aliran darah. So namakan bahan P ni. Apa nama bahan P tu? Kolesterol. Bagus. Bahan P itu ialah kolesterol. Okey. Namakan keadaan, sorry. Dia nak keadaan. Keadaan ini dikenali sebagai apa?
Aterosklerosis. Ya, ini dikenali sebagai aterosklerosis. Ada juga buku yang arteriosklerosis. So, mana-mana satulah awak boleh gunakan. Bahan B tersebut yang menjadikan elemen sempit ialah kolesterol. Kolesterol. Bagus, betul. Apakah kelas makanan yang menyebabkan arteri tersumbat? So, makanan apa yang mengandungi kolesterol ni? Bahan apa yang mengandungi kolesterol? Berlemak. Yes. Lemak mana yang banyak kolesterol? Kita ada dua jenis lemak lemak tepu dengan lemak tak tepu. Yang mana yang kolesterolnya tinggi? Tepu. Dua cara untuk mengelakkan arteri daripada tersumbat. Dia tersumbat sebab kolesterol kan. Jadi apa cara untuk mengelakkan dia daripada tersumbat? So cadangkan dua cara lah. Apa dia? Yang pertama, kurangkan apa? Pengambilan Kurangkan lemak tepu. lemak tepu dalam pemakanan seharian. Terangkanlah, awak buatlah penerangan sedikit Okey, yang kedua, macam mana kita nak kurangkan? Mengambil lemak Amalkan makan tak tepu sihat. yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Bagus, boleh. Tingkatkan pengambilan lemak tak tepu yang akan mengurangkan kolesterol dalam darah. Ataupun kita juga boleh lakukan ini, iaitu melakukan, tadi tenang pemakanan kan, sekarang kita lakukan senaman secara berkala. Kerana senaman secara berkala ini juga dapat mengurangkan kolesterol dalam darah. Okey, baik. Kita lihat, inilah dia kerangka rentas bagi sebiji buah kelapa sawit. Tadi kita dah bincangkan, betul tak? Okey, X ini apa nama? Dia suruh labelkan X, Y dan Z. X ni apa nama dia tadi? Anyone? X, apa nama dia? Sabun. Okay, X ialah sabun ataupun dikenali sebagai mesokarpa. Bukan mesokap, mesokap tu kalau bahasa Inggeris. Mesokap. So dalam bahasa Melayu mesokarpa. Okay, Y. Okay, ada Y. Isuring. Isirung. 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 Ataupun isirung ataupun kernel. Okey, baik. Untuk Z pula. Jadi tempurung. Tempurung. Yes, tempurung. Okey, baik. Soalan B. Namakan jenis minyak yang diekstrak daripada bahagian X dan Y. So kalau X, minyak apa tadi pun kita dah jawab soalan yang pertama kan? X ialah minyak sawit. Manakala Y ialah minyak Isirung. Yes. Okey. Yang ini awak kena hafal juga. Kata alir yang bagi proses pengekstrakan minyak sawit. Kena hafal. So yang pertama ialah apa? Apa? Yang tadi kita steam kan? Bila steam tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisma. Apakah istilah? Sterilan. Ya, istilah yang digunakan untuk membunuh mikroorganisma ialah pensterilan. Iaitu kita steamkan buah kelapa sawit. Okay, yang kedua ialah penanggalan. Siapa boleh tahu apa yang berlaku semasa proses penanggalan? Apa yang berlaku? Buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandannya. Itulah namanya penanggalan, tanggal. Kita nak tanggalkan buah kelapa sawit daripada tandan. Sebab buah kelapa sawit dia dalam bentuk tandan. Okey, yang seterusnya. Yang kedua. Okey, yang kedua ni apa dia? Lepas penanggalan kita nak buat apa? Apa?
Pensterilan, penangkalan, apa lagi? Pencernaan. 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 Okey, apa yang berlaku ke dalam pencernaan? Tadi kita tanggalkan buah kelapa sawit daripada tandan. Yang ini kita nak pisahkan. Pisahkan apa? Pisahkan bahagian sabut daripada bahagian yang lain-lain. Kita nak ambil sabut saja. Sebab apa? Dekat sabut inilah yang ada minyak sawit. Itulah proses pencernaan. Pisahkan sabut daripada bahagian yang lain pada buah kelapa sawit. Okey, seterusnya pengekstrakan. Apa yang berlaku ketika pengekstrakan? Minyak sawit diperah, dikeluarkan daripada bahagian sabut. Itu pengekstrakan. Seterusnya, sekarang ni dah dapat apa? Dah dapat minyak, betul tak? So bila kita dah perah dalam pengekstrakan, kita dah perah sabut pada buah kelapa sawit itu, minyak akan dihasilkan. Tapi minyak yang telah diperah ini mengandungi benda asing, iaitu seperti sisa-sisa sabut. Hasil pengekstrakan tadi ada sisa-sisa sabut. Jadi kita kena apa? Kita kena buat apa? Apa kat sini? Penurasan. Penurasan. Okey, penurasan ni kita nak pisahkan benda asing daripada minyak kelapa sawit. Seterusnya kita dah dapat minyak yang tak ada benda asing. Kita akan lakukan proses penulinan. Semasa proses penulinan, kita akan singkirkan bau dan juga rasa yang tidak diingini daripada minyak sawit. So dapatlah minyak sawit yang bukan rasa, bau dan juga warna yang tidak diingini daripada minyak sawit. Okey, itulah kaedah penulinan. So ada 6 proses, catat alih proses pengekstrakan minyak sawit. Okey, soalan D. 3 alasan kenapa minyak sawit sesuai dipilih sebagai minyak masak. Kenapa awak pakai minyak sawit untuk masak dia nak 3 alasan. Yang pertama, kerana minyak sawit mengandungi antioksidan yang baik untuk kesihatan seperti beta karotina, vitamin E dan sebagainya. Okey, yang kedua, awak boleh ambil dekat atas lah tentang minyak sawit. Okey, kita tengok dekat atas ciri-ciri minyak sawit. Dekat situ kita ada kelebihan. Kenapa kita pilih minyak sawit untuk digunakan sebagai minyak masak. Alright. Kerana minyak sawit mengandungi bahan yang bernilai nutrisi tinggi. Okey, apa lagi? Minyak sawit mengandungi vitamin E dan vitamin A. Minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu yang bagus. So inilah kita boleh pilih kenapa minyak sawit digunakan sebagai minyak masak. Tengok dekat atas. Okey. Okey, seterusnya apa, ada soalan cabar minda tak silap cikgu? Okay, welcome. Junwei baru masuk Okay. Praktis pengayaan. Okey, andaikan anda ditugaskan untuk membina sebuah kilang minyak sawit baharu yang akan beroperasi berdasarkan konsep sifar Caesar. Tadi kita dah belajar tentang konsep sifar Caesar, zero waste. Bina satu pengurusan grafik yang menunjukkan bagaimana konsep sifar Caesar diaplikasikan dalam industri kelapa sawit seperti penukaran sisa kelapa sawit menjadi biojisim sawit. Dia suruh awak buat grafik. So, cikgu tunjukkan awak contohnya seperti ini. So, jangan risau nanti cikgu akan masukkan. Ini, dia nak pengurusan grafik. So, awak kena buat macam inilah. Okey, daripada pokok kelapa sawit, tandannya kita akan bahagikan kepada 2, iaitu yang pertama kita dapatkan buah daripada tandan dan buah ini ada sebahagian sisanya gentian buah dan juga tempurung.
Kemudian tandan yang kosong ini kita jadikannya sebagai kompos. Okey, bahagian akar kita juga jadikannya sebagai kompos. Batang kelapa sawit sebab kita nak konsep sifar zero waste. Sifar sisa. So, bahagian batang pokok kelapa sawit boleh dijadikan sebagai kayu yang akan digunakan menjadi perabot dan juga kompos. Manakala bahagian daun juga boleh dijadikan sebagai kompos. Alright. So, kita dah habis yang ini. So, kita dah habis bagi bab 5. Cikgu nak awak lihat. Okey, buku SPS pula awak kena habiskan jugalah. Seku buat itu So, lukis tak? kena lukis lah. Sebab dia grafik. Kalau grafik dia mesti ada. So buatlah lukisan pokok kelapa sawit. Macam itulah. Tak apa, nanti cikgu akan sendkan dia punya jawapan nanti dalam WhatsApp. So nanti awak akan. Okay. Alright. Okay, so yang ini cikgu harap kamu boleh buat sendirilah sebab ini senang. Jadi jangan lupa juga yang ni pun kena buat. Sifat kimia penggunaan minyak sawit ni cikgu sebab seingat cikgu tak pesan untuk kamu buat bagi kelas Citrin dan kelas Diamond. So nanti buatlah yang ni boleh lah. Cikgu rasa tak ada masalah ni. Okay, yang ini pun tak ada masalah. Okay, so cuba jawab. Kalau tak dapat jawab nanti tanya dah dengan cikgu. Okay, baik. Yang ni praktis pengukuhan 5 pun kena buat. Bagi siap. Okay, kemudian kita lihat. Ini adalah contoh soalan section B. Okay, kita cuba jawab. Ini sama je macam dalam buku teks tadi. Namakan bahan kimia itu. Dia kata sejenis bahan kimia menunjukkan aktiviti untuk menyediakan sejenis bahan kimia dalam makmal. Kita nak hasilkan apa ni? Glukosa campur dengan yeast, kita akan hasilkan apa? Etanol. Etanol Etanol. ataupun alkohol. Okey, apa yang jadi pada air kapur? Keruh. Cepat. Alkohol. Air kapur keruh. Sebab apa? Gas karbon dioksida dibebaskan. Inference. Inference sama juga macam tadi. Kenapa dia jadi keruh? Kerana gas karbon dioksida dibebaskan. Gas karbon dioksida. Betul. Tapi nanti dalam exam, dalam jawab soalan jangan tulis ringkasan. CO2 maknanya karbon dioksida. So, you kena jawab betul. Okey, persamaan perkataan. Tindak balas ni. Tadi pun cikgu dah tunjukkan glukosa campur dengan yeast akan hasilkan etanol dan karbon dioksida. Okey, contoh lain yang dapat menggantikan jus tebu dalam eksperimen ni. Sebenarnya dia salah ni. Ni lautan glukosa ni jus tebu. Selain daripada jus tebu, kita boleh gantikannya dengan apa? Maksudnya benda-benda yang ada glukosa lah, yang ada gula. Apa benda lain yang ada gula? Beras. Beras, jus nanas, beras. Beras pun ada glukosa boleh. Okey, bagaimanakah hasil yang biasa dapat ditulinkan? Sekarang kita dah dapat etanol. Kita nak tulinkan, nak dapat etanol yang tulen. Kita mestilah melakukan proses apa? Proses apa? Penyulingan. Melalui proses kita akan dapat etanol yang tulen. Okey, soalan section C. Okey, tentang soalan konsep. Ni sebab dia ada soalan konsep. So ingat semula konsep. Yang ni pun awak kena buat dalam buku. Semua sekali Citrin, Diamond dan juga Ruby. Buat dalam buku Sains 2. Please jangan tengok pada jawapan dekat belakang. Awak gunakan teknik menjawab yang cikgu ajarkan ini. Okey, jangan tengok dekat belakang. Okey. Dua perbezaan antara lemak haiwan dan lemak tumbuhan. Okey, yang ini bila awak jumpa saja soalan perbezaan, pastikan kamu jawab dalam bentuk jadual. Please
please jawab dalam bentuk jadual. Kalau dia melibatkan soalan perbezaan. So jadi macam inilah. Yang ini awak boleh tengok dalam buku SPS awak. Muka surat 66. Dekat situ ada perbezaan antara lemak lemak, soalan dia tanya apa lemak haiwan dan lemak tumbuhan bukan lemak tepung dengan lemak tak tepung. Sekejap apa benda ni? Okey. Dia perbezaan antara lemak haiwan dan lemak tumbuhan. So boleh tengok muka surat 66 buku SPS. Okey, jadi cara nak penulisannya, awak buatlah jadual. Dia nak dua perbezaan sahaja. Mana-mana dua daripada muka surat 66 tu. Perbezaan antara lemak haiwan dan juga lemak tumbuhan. So lemak haiwan merupakan lemak tepung. Lemak tumbuhan merupakan lemak tak tepung. Okey, dia punya keadaan pada suhu bilik pepejal, yang ni cecair. So boleh ambil mana-mana. Jangan awak tiba-tiba awak tulis pepejal saja, lemak tepung, pepejal, tinggi, kolesterol tinggi, jangan. Awak kena buat dalam bentuk ayat yang lengkap. Kalau macam ni kan, dia just tulis macam ni. Pepejal, cecair, tinggi, rendah. Tak nak macam tu. Itu tergantung. Sebab apa? Sebab dia ada tulis dekat sini bahagian ciri-ciri. Tapi bila awak buat jadual, awak tak ada bahagian ini. Jadi awak kena buat ayat yang lengkap. Okey? Takat lebur tinggi, takat lebur rendah dan seterusnya. Pilih mana-mana dua. Sebab dia nak dua perbezaan saja yang bernilai 2 markah. Okey. Soalan B. Okey, Raja menunjukkan 3 contoh. Yang ni awak kena highlightkan. Macam juga kata soalan konsep, awak kena ambil. Soalan yang pertama tentang soalan konsep, dia mesti tanya tentang maklumat daripada Raja. Jadi awak kena ambil ayat daripada soalan ni. Untuk menuliskan maklumat Raja 2 ni. Okey. Sebab dia kata kat sini soalan dia, kaji maklumat di dalam Raja dan bina konsep sebatian karbon organik. So untuk bina konsep ini, yang pertama sekali awak kena nyatakan apa? Maklumat awal. So awak tulislah B1. Okey, maklumat awal. Ambil ini daripada soalan yang cikgu dah highlightkan tadi. Cikgu highlightkan apa? 3 contoh. So mulakan dengan itu. 3 contoh sebatian karbon organik ialah ambil daripada Raja. Apa dia? Petroleum, protein dan juga minyak sawit. Petroleum, protein dan minyak sawit. Okey. Yang kedua, awak kena tuliskan ciri sepunya. Okey, ciri sepunya. Okey. Ini nilainya 2 markah. Cikgu tuliskan ini 1 markah. Sebab dia apa kat sini? 6 markah. Kat sini 6 markah. So, macam mana dapatkan 6 markah? Yang pertama, tulis maklumat awal. Yang kedua, buat ciri sepunya. Ada 2, so 2 markah. Okey. Ini adalah tentang sebatian karbon organik. Apa dia sebatian karbon organik? Awak boleh tengok daripada buku SPS awak. Muka surat berapa ni alamak cik? Nanti awak tengok buku SPS. Tentang sebatian karbon. Dia ada 2 sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. So awak tengok yang ini saja. Apa ciri-ciri dia? Iaitu dia mengandungi unsur karbon dan yang kedua ni karbon organik berasal daripada hidupan. Okey, bukan organik pula berasal daripada bukan hidupan. Sekarang ni adalah sebatian karbon organik ke bukan organik? Alamak, cikgu rasa cikgu yang tersilap kat sini. Ini adalah sebatian karbon organik kan? Jadinya berasal dari hidupan. Berasal dari hidupan. So nilainya 2 markah. Okey, seterusnya yang ketiga, awak tuliskan konsep awal tentang sebatian karbon organik. Macam mana nak tulis? Sebenarnya formulanya ada dekat sini. Okey. Kalau konsep awal, awak tuliskan ciri 1 dan ciri 2 ialah, ia tentang konsep apa? Konsep, dia tentang konsep sebatian karbon organik kan? Jadi awak tambahkan dekat sini ialah sebatian karbon organik.
Ciri 1 dan ciri 2 tadi apa? Ciri 1 mempunyai unsur karbon, ciri 2 berasal daripada hidupan, betul tak? Jadi awak tulislah kat sini. Mempunyai unsur karbon dan berasal daripada hidupan ialah sebatian karbon organik. So jadi jawapannya akan jadi macam ni lah. Mempunyai unsur karbon adalah ciri 1 dan berasal daripada hidupan berasal daripada hidupan. So ini ialah ciri yang kedua, ialah konsepnya tentang apa? Sebatian karbon organik. Itu konsep awal. Okey, baik. Seterusnya, lepas buat konsep awal, kita mesti ada contoh. Apa contoh lain? Contoh lain selain daripada yang diberikan dalam soalan, iaitu daripada Raja. Daripada Raja dia kata contoh sebatian karbon organik ialah petroleum, protein dan minyak sawit. Jadi selain daripada itu, ialah gula. Contohnya ialah gula. Selain pada gula, ada banyak lagi yang lain. Awak tengok daripada buku SPS awak. Selain pada gula, etanol boleh, minyak sawit. Minyak sawit kita dah ada dalam soalan kan, so tak boleh guna. Arang batu boleh, kain kapas boleh, kertas pun boleh. Mana-manalah. Seterusnya, dah lepas contoh, dia nak apa? Bukan contoh. Bukan contoh ialah contoh yang berlawanan. Dalam soalan ini, dia menyatakan tentang konsep sebatian karbon organik. Maka, untuk bukan contoh, awak bagi sebatian karbon bukan organik. Iaitu contohnya apa? Boleh tengok kat sini. Contohnya ialah karbon dioksida, kalsium, karbonat. Boleh tulislah dekat ayat. Okey, bukan contoh sebatian karbon organik ialah karbon dioksida. Alright. Okay, sekarang kita tengok yang kelima. Yang kelima dia kena nak tulis apa? Konsep akhir ataupun konsep sebenar. Okey, teknik menulis konsep akhir atau konsep sebenar. Yang ini awak kena tuliskan ia tentang konsep apa? Sebatian karbon organik kan? Jadi sebatian karbon organik ialah, dan dia mesti ada kata penghubung. Kalau konsep awal tak perlu kita letakkan dengan kata penghubung. Right? Tapi kalau konsep akhir atau konsep sebenar, kita perlu letak kata penghubung. Jadi kalau sebatian karbon organik, dia merupakan apa? Sebatian karbon organik ialah sebatian yang ciri 1 dan ciri 2. Ciri 1 kita apa tadi? Mempunyai unsur karbon, dan ciri 2 berasal daripada hidupan. So jadi dia akan jadi macam inilah jawapannya. Sebatian karbon organik ialah kata penghubung, iaitu dia adalah sebatian ciri sepunya 1 dan ciri sepunya 2. Yang ni berasal dari hidupan. Ini ialah ciri sepunya 2. Itulah teknik menulis menjawab soalan konsep. So tadi cikgu boleh habis bagi markah. 1 markah, sini 2 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. Sebenarnya semua sekali adalah 6 markah. Tapi dekat sini cikgu buat lebih. Konsep awal semenjak tahun 2000 berapa 2015 ke 2000 berapa, kita tak perlu lagi menulis konsep awal. Tapi cikgu kena ajar juga, dan awak gunakanlah sebagainya jawapan. Kalau dia tak nak, dia akan cancel saja. Tapi untuk keselamatan, cikgu nasihatkan untuk kamu tulis juga konsep awal. Lebih selamat. Dia buat tuliskan. So kalau kira kat sini ada lebih 3, 4, 5, 6, 7. Semua sekali kat sini ada 7 markah. Tapi skema jawapan yang diberikan dalam soalan 6 markah saja, kerana konsep awal ni awak tambahkan. Okey, untuk keselamatan. Okey, seterusnya bahagian C. Lemak tepu merupakan
sejenis sebatian karbon organik. Pada pendapat anda, adakah makanan yang kaya dengan lemak tepu? Lemak tepu boleh diambil dalam kuantiti yang besar. Lemak tepu kita ambil dalam kuantiti yang besar. Wajarkan jawapan anda. Bila awak jumpa soalan wajarkan, first kali, nampak sini 4 markah kan? Maksudnya awak ada 4 poin. 1, 2, 3, 4. Nilainya 4 markah. First kali awak mesti jawab sama ada wajar atau tidak wajar. Sama ada ya ataupun tidak. Awak pilihlah sama ada wajar atau tidak wajar ataupun ya ataupun tidak. Itu dah akan memberikan kamu 1 markah. Ada lagi 3 dekat sini, kamu nyatakan dengan alasan kenapa kamu setuju ataupun tidak setuju. So boleh juga sama ada awak nak jawab ya atau tidak, setuju atau tidak, wajar atau tidak wajar. Faham tak? Jadi sekarang ni cikgu nak tanya dengan awak. Wajar tak kita ambil lemak tepu dalam kuantiti yang besar? Wajar tak lemak tepu? Ambil dalam kuantiti yang banyak ni. Tak kan? Anak raya ni betul tak? Bila raya kita makan rendang daging, kita makan rendang kambing, makan rendang itik, rendang ayam, kemudian letak lagi santan, kita makan pula kuah lodeh, kita makan pula macam-macam kita makan makanan yang berlemak tepu ni. Dalam kuantiti yang besar. Jadi tidak wajar ataupun tidak saja pun boleh. Siapa yang jawab ya tu, cikgu tak tahulah apa alasan yang awak nak berikan. Mungkin awak boleh cakap alasannya sedap. Tu tak berikan awak markah lah. Sepatutnya tidak wajar kerana kita punya alasannya adalah lebih diterima. Okey, sekarang ni alasannya kenapa tidak wajar kita ambil lemak tepu dalam kuantiti yang besar, yang banyak. Sebab apa? Lemak tepu dia mengandungi apa? Kolesterol. Ya, kolesterol yang macam mana? Sebab lemak tepu pun ada kolesterol juga. So, awak kena nyatakan. Yang pertama, lemak tepu mengandungi kolesterol yang tinggi. Okey, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa tak wajar? Okey, lemak tepu, kolesterol yang tinggi ini akan menyebabkan pelbagai penyakit. Lemak tepu yang mengandungi kolesterol yang tinggi dan diambil dalam kuantiti yang banyak boleh menjejaskan kesihatan. Yang ketiga, poin yang ketiga, alasannya apa? Kerana boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Seperti penyakit apa? Penyakit apa yang disebabkan kolesterol yang tinggi ni? Penyakit tekanan darah tinggi, penyakit penyakit jantung, stroke dan arteriosklerosis. Ataupun ini cara penulisan bagi menjawab soalan wajaran. Okey, iaitu yang pertama, jawab sama ada setuju atau tidak, ataupun wajar atau tidak wajar, 1 markah. Yang kedua, kenapa bagi alasan? Untuk markah yang kedua, lemak tepu mengandungi kolesterol yang tinggi, 1 markah, 1 markah. Okey. Yang kedua, alasannya pengambilan lemak tepu yang berlebihan akan menjejaskan kesihatan. Okey, dan yang ketiga, pemendakan kolesterol. Sebab dia tadi kolesterol yang tinggi kan. Pemendakan kolesterol dalam salur darah boleh menyebabkan penyakit Awak bagi 1 contoh penyakit pun dah cukup. Arteriosklerosis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Okey, dan juga stroke. 1 markah. So, semua sekali nilainya 4 markah. Jadi, soalan bahagian ini total keseluruhannya adalah bernilai 12 markah. Cubalah sedaya upaya untuk kamu dapat skor 12 markah. Ini adalah soalan bahagian C, essay, di mana awak akan pilih soalan. Dia ada 2 soalan yang diberikan untuk kamu pilih. So, cuba skor untuk 12 markah. Okey. Baik, ada apa-apa soalan tak?
Kita dah tamat dah ni. Buku SPS dah, buku ni teks pun dah. Ada apa-apa soalan tak? Ramai yang join. Terima kasih. Okey. Ada soalan? Sebelum kita tamatkan PDPR. Rasanya tak ada. Sekejap cikgu tengok mesej baru nak tengok mesej. Okey. Okey, Aiman Hazrif. Okey, supaya dapat membunuh mikroorganisma. Okey, ini adalah tadi pensterilan tadi, kaedah pensterilan ataupun kenapa kita steamkan buah kelapa sawit. Okey. Hafiz, makanan yang berlemak, tepung, makan mikroorganisma makanan. Okey. Buka surat. Okey, baik. Okey, so kalau tak ada soalan, kita tamatkan PDPR kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Okey, nanti cikgu akan sendkan Google Form untuk kehadiran. So awak isikan kehadiran dekat situ saja. Bagi sesiapa yang tak dapat join PDPR kita pada hari ini, awak boleh lihat pada rakaman dan kehadiran juga cikgu akan ambil lah. Okey, dan yang pastinya pastikan tugasan itu siap. Nanti cikgu akan bagi kamu deadline untuk hantar di sekolah. Alright. Okey. Terima kasih semua. Kita berhenti sampai sini. Okay. Terima kasih cikgu. Okey, bye-bye. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Jaga Kashwini.